Ni yang makcik masukkan tadi di antara lepas pelontaran yang kedua. Yang tadi tu yang pertama. Ni yang kedua. Daripada antara tu, silalah berdoa seketika. Doalah apa-apa pun, mintalah apa-apa pun. InsyaAllah kita harapkan yang paling penting doa kita dimakbulkan dan kita mendapat haji yang mabrur. Alhamdulillah kita dah berjumpa kembali kepada eskalator yang Bancik naik tadi. Okey, satu je Bancik nak pesan. Satu je Bancik nak pesan. Pada hari pertama tu, kita akan nampak ramai jemaah kiri dan kanan Kiri dan kanan. Ada yang turun eskalator, ada yang pergi ke Muasir kembali. Dan kebanyakannya yang turun ke bawah ni dia nak pergi cukur rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bancik Live. Hello. Apa khabar semua? Bancik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bancik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni sebenarnya Bancik terbengar-bengar jugalah. Tadi sebenarnya Bancik mula-mula ingatkan nak starting point. Hari ni sebenarnya Bancik menuju ke Jamrat. Hari tu ataupun semalam Bancik upload video, dia orang cakap jauh mana Bancik sebenarnya antara hotel PJH, iaitu hotel Aziziah ni ke Jamrat. Inilah perjalanan dia sebenarnya. Bancik sekarang ni terbengar-bengar jugalah sebab sekarang ni situasi pagi. Sebenarnya kalau petang agak penuh juga sebenarnya. Kawasan sini petang semalam Bancik datang. Cuma Bancik tak ke atas, Bancik jumpa jemaah. Tapi hari ni pagi-pagi ni agak kosong. Jadi bila kosong ni, semangat kita ni lain. Semangat untuk kita berjalan yang lain. Tetapi untuk subscriber yang menanya, yang nak tengok lebih clear perjalanan haji, macam mana, sebab hari kejadian nanti kita akan buat lagi. InsyaAllah kalau diberi peluang ataupun kita buat di ruang yang lain, di tempat kawasan lain, ini kita tumpukan kepada yang berada di sini. Sebab kita tahu, seperti Bancik cakap vlog semalam, jemaah-jemaah Malaysia ataupun jemaah-jemaah seluruh dunia dah mula masuk ke Hotel Aziziah. Jom bersama-sama dengan Bancik Live dengan bengar-bengar ni, dengan terbengar-bengar ni. Kita tengok jarak dia. Nanti Bancik akan pin daripada, sebab bila Bancik pin tadi daripada hotel, dia berpusing, tak tahu ke mana dia bawa. Tapi bila kita daripada Jamrat, nanti kita pin, kita tengok berapakah jarak yang akan dilalui, ataupun daripada Jamrat tu pergi Al-Bait, Jamrat ke Masjidil Haram. Nanti kita tengok berapakah jarak dia yang sebenar. Jangan lupa kalau siapa-siapa baru bertemu dengan Bancik Live, macam biasa tekanlah button subscribe dan notification. Zas. Kalau kita tengok ni, sekarang jam 7.41 sekarang 7.41. Weather pun cantik pagi-pagi. Dia tak adalah panas sangat. Dia redup. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah pergi dah? Tengok ada jugalah jemaah melakukan exercise. Alang-alang dah duduk dekat sini. Meriliskan otot-otot. Sebab kebanyakannya kalau kita tak meriliskan otot-otot pun banyak yang kita makan tidur. Untuk yang pertamanya, Bancik nak memohon maaf semalam. Ada yang Bancik pun terkejut, vlog yang semalam tu tiba-tiba ada sleeping bag. Itulah, main terjah je, tak dapat briefing ataupun tak menanya kepada sahabat-sahabat MKM. Yang diorang sebenarnya tak duduk merata. Untuk package MKM semuanya ada kemah. Dia ada duduk kemah di Mina, kemah VIP.
Jadi untuk package-package kita takut nanti kekeliruan. Sebab tu Bancik explain juga. Sebenarnya dia punya, InsyaAllah pegawai daripada AKM dah komen. Bancik pun dah pin. Tapi Bancik pun mohon maaf lah bahagian tersebut. Okay, InsyaAllah jom kita berjalan lagi ikut Bancik. Sekarang ni escalator. Kalau kita tengok ni exit only, no entry. Yang ni entry. Sekarang ni siapa-siapa yang nak ke Jamrat tingkat 4, Jamrat tingkat 4, inilah laluan dia. Kita kena terus naik eskalator ni terus ke tingkat atas, InsyaAllah. Okay, jom. Minta maaf sangat-sangat. Untuk sekarang ni dia masih tutup ataupun tutup terus, kita pun tak tahu. Takut di depan tu pun ada jalan lain. Tetapi biasanya untuk jalan depan ni kita akan terus pergi ke Jamrat yang utama, iaitu ground floor, InsyaAllah. Okay, kita tengok inilah restoran yang akan menjadi teman setia kita nanti. Kalau siapa-siapa rajin, bolehlah tolong beratur. Sekarang ni masih tutup. Restoran-restoran yang berada di sini, ada KFC Al-Baik, adalah yang buka hanya setahun sekali ketika hari haji sahaja. Dan sekarang ni Bancik dah sampai sebenarnya di bangunan Jamrat. Okey, untuk sesiapa yang nak masuk sebenarnya boleh sekarang. Ramai je datang melawat, ramai je yang buat kursus praktikal sekarang ni, praktikal haji. Khasnya daripada PJH sendirilah. Kalau Malaysia, khasnya PJH semuanya tengah buat praktikal sekarang ni. ZAS. Itulah nak tunjuk signboard ni agak silau sekarang ni. Okey, agak silau dan ramai juga sebenarnya yang inginkan Bancik buat macam mana Bancik nak pergi daripada Jamrat ni, macam mana nak pergi ke Masjidil Haram. InsyaAllah doakan Bancik diberi kekuatan. Semasa hari haji, InsyaAllah kita takkan terasa letih nak jalan kaki ke Masjidil Haram. Tetapi untuk waktu sekarang ni, sebabkan tak ramai lagi jemaah ataupun tak ramai jemaah yang melakukan benda tersebut, jadi perjalanan tu akan jadi bosan lah. Bukan jadi bosan, jadi bosan sebab kita tak ada bersama-sama beramai-ramai. Bila hari kejadian, iaitu hari haji besok-besok, hari tasyrik, kita akan beramai-ramai pergi. Kita tak akan terasa lah betapa jauhnya. Okay, untuk pergi ke Jamrat second floor, dia ada flyover yang besar ni. Dan jangan takut, dekat sini biasanya dia akan jadi jalan sehala. Untuk sebelum Kun ni, dia akan pergi ke sana dan berpatah balik ikut jalan dalam. Kita tengok ni no entry ni, kita ikutlah. Lepas tu kita boleh tengok dekat sini signboard yang ada King Abdul Aziz Road, Mahabbas Jin, Al-Haram. Kita hafal lah lokasi hotel-hotel kita. Ke kiri akan pergi ke Mahabbas Jin, Al-Haram. Sama juga dekat sini, Mekah pun straight, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Kita tengok, ni adalah InsyaAllah ada. Okay, semua ni daripada MKM juga. MKM buat setiap hari buat praktikal antara grup-grup kecil. Dan kebanyakannya PJH akan buat jugalah, InsyaAllah. Okay, kita tengok ni. Tengok kat sini, jom kita bersama-sama berjalan pergi ke Jamrat, iaitu tempat melontar. Kalau kita tengok, ni adalah jalan berbeza untuk level 4 dekat sini. Dekat level 4 dia akan naik. Kalau tengok LRT pun, biasanya naik LRT ni adalah daripada pemegang-pemegang residen daripada Arab Saudi. Dia punya jemaah. Dia ada, tengok pada negara-negara GCC ke tak silap Bancik, akan naik ni akan pergi melontar ke level 4. Dan kalau kita nak naik level 2 pun ikut sini. Okey, level 2 ikut sini. Dan juga kalau daripada PJH, kita dengarlah pembimbing masing-masing. Ada yang akan pergi ke level 4, ada yang akan pergi ke level 2, ada yang pergi ke level ground kat sini. Kita masing-masing punya pembimbing. Ikutlah pembimbing masing-masing, sebab dalam bab ibadah ni kita takut kita jadi was-was. Jadi baiklah kita ikut pembimbing masing-masing. Kalau kita tengok kat sini pun ada anggota bomber sekarang ni tengah training.
Kalau lah berlaku apa-apa, inilah dia orang punya sekarang ni tengah training untuk membuat perkhidmatan terbaik kepada menjaga keselamatan jemaah-jemaah haji semua. Cuma Banci nak pesan satu. Tapi sebenarnya dekat masa kejadian, insyaAllah kita tak akan tertukar. Sebenarnya bila kita berada di kawasan sini ataupun di kawasan yang menuju ke Kota Mekah, dengan risau signboard Kota Mekah ni akan banyak. Tapi kita ni berada di penghujung jamrat, bukan permulaan jamrat. Jadi kat sini tak ada kemah Mina. Kemah Mina hanyalah di seberang sana sahaja. Cuma bila matahari ni Banci takut gelap sikit, kita akan menuju ke jamrat supaya Banci nak nampak clear tentang lokasi yang Banci duduk sekarang ni. Kalau tak clear sila komen, insyaAllah. Kalau ikutkan pada hari kejadian, jalan ni adalah jalan sehala. Sepatutnya Banci perlu ikut lorong sana. Tetapi bila dah tengah-tengah panas ni, Banci mencari jalan keredupan untuk menjaga. Takut juga, sebab itulah Banci bawa TO merata-rata sekarang ni. Dia agak kepanasan, walaupun cuaca tak adalah panas sangat lagi. Tetapi macam biasalah, jangan duduk bawah matahari. Duduk bawah matahari akan terasa panas dia dan bahang dia. Air pun dah ada kat sini. Bila hari kejadian, Banci minta sangat-sangat kepada semua jemaah, janganlah melakukan apa yang Banci buat sekarang ni. Jalan bertentangan dengan semua jemaah. Ini kita rasa sikit, nanti bila hari kejadian, iaitu hari Tashrih, dia akan terlampau padat. Jadi bila kita tertinggal barang ke apa, janganlah kita tiba-tiba terus menyembur ke jalan yang berlainan. Kita takut kita akan menghadapi satu masalah lain. InsyaAllah kita pusing balik macam mana pun, ataupun kita mengikut ialah arahan pihak penguatkuasa. Inilah masalah kalau Banci refer Google Map. Kalau kita tengok ni Masjidil Haram kira-kira dalam 11 km. Sebab jalan dia berpusing. Tapi Banci agak-agak sebenarnya tak sampai kot 11 km ke Masjidil Haram. Itulah susahnya bila kita pakai Google Map, dia akan ikut jalan rasmi kot. Dia akan ikut jalan rasmi. Ni Banci dah setting jalan kaki tau. Jadi kita tengok setting pakai kereta pula. Kalau pakai kereta hanyalah 5.5 km. Jadi Banci ambil yang jalan kaki kot. Daripada jamrat ni yang paling hujung ni ke Masjidil Haram lebih kurang 5 km. Ni pun jangan benda yang terlarang yang Banci buat ni. Sekarang ni ada tulis no way out. Tapi Banci nak juga review eskalator dia. Tengoklah kawasan eskalator dia. Memang besar. Tengok memang bertengkek-tengkek. Kata cakap dia, bertengkek-tengkek hanya di eskalator saja. Sebab Banci tengok ada tempat naik. Okey, untuk hari kejadian Banci tak tahulah boleh naik ataupun tidak. Kita tengok boleh naik ataupun tidak di hari kejadian, wallahualam. Biasanya dijaga rapi oleh polis lah. Cuma Banci tadi duduk kat luar pagar sana, tiba-tiba nampak eskalator ni berfungsi untuk naik. Kita cuba naik. Bukan senang nak naik masa time kosong macam ni je. Kalau masa hari tu rasanya untuk turun sahaja. Sebab sekarang ni kita dah end off tempat melontar. Biasanya eskalator naik adalah tempat mula-mula bangunan jamrat ni, bermula daripada Mina. Kita baru naik tingkat yang pertama. Agak tinggi jugalah. Kiranya antara rekod eskalator tertinggi kot Banci naik. Okay, kita tengok pula apa yang ada kat sini. Oh, tak ada apa-apa lagi. Hanya ni level 2 punya kot. Okay, level 2 nya jom kita naik lagi satu tingkat. Okay, alhamdulillah. Akhirnya kita dah sampai ke jamrat level 3. Kita orang rasa tersesat juga tadi. Sebabkan kita orang tak ada jalan keluar.
Nasib baik kita dah sampai ke level 3. Antara rezeki sebenarnya yang banci dapat nak tunjuk kepada semua sahabat-sahabat dia, sebab ada 4 level sahaja. Yang ni tingkat 4 sekali. Yang banci cakap daripada LRT tu. Okay, daripada LRT tu biasanya akan berpusing satu round untuk pergi ke level 4. Dan level 3 ni adalah untuk orang Asia Tenggara. InsyaAllah untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Kuil Mahmud Asim, inilah levelnya, tempatnya melontar. Dan banci akan try tengok di manakah lorong Muasim ataupun jabatan Muasim dekat sebelah kiri kita. InsyaAllah. Alhamdulillah kita tengok inilah view yang biasanya yang jemaah-jemaah Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei yang duduk Kemah Muasim, kebanyakannya akan melalui view yang macam ni lah. Kita tengok laluan pejalan kaki. Ini bukan lebuh raya. Ini bukanlah tempat jalan raya yang besar, tapi ini adalah laluan pejalan kaki ke Kemah Muasim. Ini kita ni sekarang ni berada di penghujung jamrat. Ini adalah jamrat yang paling besar. Di hari yang pertama, lontaran yang pertama, di sinilah kita melontar nanti insya-Allah. Di hari yang pertama, ikutlah jadual yang telah ditetapkan oleh pihak penguatkuasa ataupun pegawai-pegawai petugas, pembimbing semua. Banci tak berani nak cakap sebab sekarang ni banci pun tak akan beritahu waktu afdannya bila. Boleh tengok dekat vlog-vlog yang lama banci. Tapi banci nak nasihatkan kepada semua jemaah-jemaah haji, terutamanya daripada Asia Tenggara, ikutlah apa yang tertakluk ataupun apa yang dijadualkan oleh pihak yang berwajib, insya-Allah. Okey, ni kita keluar. Jadi kita akan ke depan sana balik, tapi kita akan tengok kita punya jamrat dulu. Jamrat yang pertama, yang ketiga, iaitu jamrat paling besar. Kalau kita larat, kita akan pergi daripada jamrat yang pertama sampai ke 3, insya-Allah. Okey, kita dah sampai dah tempat melontar. Alhamdulillah banci ada jumpa batu juga banci ada jumpa batu yang sini. Batu ni lah biasanya akan bersepah-sepah juga berada di lantai-lantai ni. Salah satu sebabnya kebanyakannya ada yang bawa lebih, dia orang lempar je. Dan untuk mengelakkan kekotoran ataupun mata ni susah mata memandang, tak apa, orang lain buat tapi jangan kita buat. Sebab sekarang ni biasanya jemaah-jemaah semua telah dibekalkan batu daripada muassasah ataupun dari pihak tabung haji. Dia akan letak dalam satu guni kecil. Jadi plastik guni kecil tu silalah buang di tempat yang elok ataupun di tong sampah. Jadi cara lempar batu dia senang saja. Okey, kita just lempar sini. Kita tengok kedudukan yang sesuai dan kita lempar. Sekejap, banci gunakan tangan kanan. Ni sekarang pakai tangan kiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekadar contoh je, ni bukan hari kejadian. Kalau kita tengok batu dia tak melantun. Memang dinding batu ni disusun ataupun direka khas supaya batu-batu tersebut tidak melantun kembali ke kawasan melontar. Jadi kita yakinlah lontaran kita kena dinding ni dan batu tu akan jatuh ke bawah. Dan jangan risau juga, batu tu tak kena dekat level bawah sebab dia ada satu lorong ataupun satu macam tempat air hujan tu, kita panggil apa tak tahu. Dia akan lalu kawasan tersebut dan sampai ke bawah. Dia tak akan, orang bawah tak akan nampak batu-batu kita semua. Kita lihatlah keindahan Kota Mina. Kemah-kemah putih. Ini di siang hari. Di malam hari pun cantik. Dan insya-Allah nanti kita akan tengok ribuan manusia, berjutaan manusia lagi mencantikkan kawasan ni. Nanti semua jemaah-jemaah haji sebenarnya tak terbayang sebenarnya. Sekarang ni banci tengok
semua kosong, tetapi perasaan tu hanya yang melalui sahaja. Okey, yang melalui sahaja yang akan melihat perasaan tersebut. Sebab ini kalau kita tengok, inilah jambatan yang akan kita balik ke Muasim, dan inilah pemandangan yang biasanya akan dilihat oleh warga Muasim. Okay, Alhamdulillah, Bancik dah sampai dekat pintu masuk daripada Muasim. Inilah pintu masuk Muasim. Bancik tadi berangan nak pergi Muasim, tapi Bancik tengok pagar masih tertutup. Pasal bagi tertutup, jadi Bancik tak boleh lah nak cross daripada sana. Hari ni Bancik tak boleh nak tunjuk daripada Jamrat ni pergi ke Muasim. Tapi dekat sini, Bancik nak tunjukkan inilah view yang biasanya akan kita lihat. Ni warga-warga Muasim, khas kepada warga-warga Muasim. Inilah pemandangan yang biasanya yang terindah di batuk pula. Okay, pemandangan terindah di Kota Mina. Kita akan melihat sebesar-besar lautan kemah. Okay, sebesar-besar lautan kemah yang akan menempatkan jemaah haji semua. Okay, kalau dekat situ ni adalah kemah VVIP yang ada package. Kalau kemah dia nombor 112, 113, 114 untuk Asia Tenggara, tepi sini. Bawah pada bangunan, daripada bangunan ni kemahan daripada untuk UAE tak silap Bancik. Okey. Dekat sinilah akan kita melihat lautan manusia datang untuk melontar. Sebenarnya video ni sebenarnya awalnya Bancik nak start daripada sinilah, nak tunjuk dudukan Jamrat apa semua. Kalau kita tengok ni, ini adalah Jamrat. Ini Jamrat yang pertama, yang tu Jamrat yang kedua, Jamrat yang ketiga tak berapa nampak daripada sini. Dan sebelum Bancik mengakhiri vlog pada kali ini, okey, setelah hari kedua kita melontar Jamrat yang pertama, janganlah kita bergaduh-gaduh untuk melontar yang kedua. Kerana apa? Dekat situ kita boleh berdoa. InsyaAllah, memang tentera-tentera, polis-polis atau pihak kuasa akan suruh kita berjalan. Tetapi kalau boleh kita selitkan di antara satu-satu jamrat ni adalah dengan berdoa. Itu untuk hari kedua. Untuk hari pertama hanyalah jamrat yang paling hujung sekali saja kita melontar. Kira-kiranya kalau biasanya, kalau jemaah daripada Muasim, jadual dia adalah sebelah maghrib hari raya. Selepas hari wukuf, setelah perjalanan pergi ke Mina, waktu maghrib ke atas barulah kita semua melontar. Tapi semua aturan ataupun semua jadual silalah ikut pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya kalau daripada Malaysia, daripada pihak Tabung Haji Malaysia. Okey, semoga vlog kali ini bolehlah nampak gambaran sedikit tempat melontar. Mana yang tak pernah masuk, siapa-siapa yang berada di Kota Mekah sekarang, kalau nak melawat boleh dialu-alukan. Sebab ada yang bertanya kepada Bancik, boleh masuk tak tempat-tempat lokasi sini? Sebenarnya boleh. Sementara yang memang jemaah haji, kalau ada visa haji, sampai waktu haji pun boleh dia datang, insya-Allah. Okey, jom. Macam biasa, kalau sesiapa, kalau video ini bermanfaat, silalah kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas. Okay, ni yang Bancik masukkan tadi di antara lepas pelontaran yang kedua. Yang tadi tu yang pertama, ni yang kedua. Daripada antara tu, silalah berdoa seketika. Doalah apa-apa pun, mintalah apa-apa pun, insya-Allah kita harapkan yang paling penting doa kita dimakbulkan dan kita mendapat haji yang mabrur. Ini adalah antara tiang lontaran ni. Dekat sini lah, lepas kita melontar je, kita boleh tengok arah kiblat. Ni arah kiblat. Lepas tu kita boleh berdoa menerusi arah kiblat. Alhamdulillah, kita dah berjumpa kembali kepada eskalator yang Bancik naik tadi. Okey, satu je Bancik nak pesan. Pada hari pertama tu, okey, kita akan nampak ramai jemaah kiri dan kanan
kiri dan kanan. Ada yang turun eskalator, ada yang pergi ke Muassim kembali. Dan kebanyakannya yang turun ke bawah ni dia nak pergi cukur rambut yang berada di bangunan gunting rambut di bawah tu. Pesan banci yang pertama, hari pertama ni, kalau yang turun ke sini kita takut nanti kita dalam keletihan, kita tak jumpa jalan pulang ke Mina, ke Muassim. Jadi kalau boleh kita terus je balik ke kawasan Muassim. Boleh kalau ada tenaga, kalau ada kekuatan, turunlah ke bawah. Disebabkan bila dah turun ke bawah, kita nak pergi ke kemah Muassim tu agak sukar. Cara dia kita kena naik balik eskalator yang daripada sana, bukan eskalator yang daripada sini, iaitu ini hanyalah eskalator untuk turun. Permulaan Jamrat adalah eskalator untuk naik. Cuma kita takut nanti tak jumpa di manakah eskalator untuk kita naik untuk patah balik ke kemah Muassim. Kalau nak ikut jalan yang biasa daripada pecahan-pecahan kemah tu, kita lagi jauh berjalan sebab Muassim berada di sebalik bukit ini. Jadi itulah hikmat pesanan hikmat masyarakat Banci. Okey, Zas. 慢起来。